Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama Cikgu Asma dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada minggu ini, Cikgu minta untuk anak-anak cikgu keluarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Keluarkan buku teks dan buku topikal bijak edisi 2021. Dua buku ni. Tajuk yang kita akan belajar pada minggu ini ialah unit 5. Tajuk ni adalah kebersihan tanggungjawab bersama. Baiklah, kebersihan tanggungjawab bersama. Dekat rumah, kalau mak ataupun ibu ataupun umi sediakan makanan, kita tolong sama-sama bersihkan, tolong buang sampah. Itu adalah menjaga kebersihan bersama. Jangan semua kita serahkan kepada ibu ataupun ayah ataupun abang. Kita tolong ringankan beban mereka. Tolong buang sampah. Itu adalah menjaga kebersihan bersama. Bukan makan sama-sama je. Tak. Kena dapat makan, kena tolong cuci pinggan. Itu adalah lebih baik. Cikgu tahu anak-anak cikgu memang baik-baik. Okey, dalam unit 5 tajuk pada minggu ini, ada 2 tajuk yang kita akan belajar. Kita ulang balik sebab dadah 1, dadah 2 kamu dah belajar, iaitu bandingan semacam dan kata hubung. Okey, apa itu bandingan semacam? Bandingan semacam ialah peribahasa yang maknanya dinyatakan dengan jelas dengan cara membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita bandingkan semacam ataupun sama. Benda itu sama dengan perlakuan kita. Okey, kita tengok contoh. Contoh cikgu bagi macam luas seperti lautan. Luas, pernah tengok laut? Lautan luas. Kita gambarkan luas kawasan rumah kita macam lautan. Ataupun kita bandingkan indah bak bidadari. Ataupun indah bak mahligai. Rumah ni besar macam mahligai. Kita bandingkan dia macam mahligai. Tapi bukan rumah kita mahligai. Kita bandingkan semacam. Semacam tu ataupun serupa. Okey. Kita pergi contoh bandingan semacam. Bandingan semacam selalu kita dengar perkataan macam, bagai. Lagi seperti, macam contoh untuk seperti masam seperti cuka. Okey, lagi kita guna apa lagi? Bak pedih bak sembilu. Okey, umpama kita guna macam ni. Umpama kita guna manis, umpama madu. Itu kita guna. Laksana, itulah kita pernah guna perkataan-perkataan lembut bagai sutera. Itu kita, ini adalah 6 penggunaan bandingan semacam kata-kata yang digunakan. Okey, seterusnya contoh yang kita tengok bersama dengan maksud dia. Kita pernah dengar, tapi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu maksudnya. Apa yang cikgu cakap ni? Becok macam murai. Pernah tengok murai? Murai adalah seekor burung. Becok macam murai. Maksudnya banyak mulut, bercakap. Itulah becok macam murai. Okey, perkataan bandingan semacam yang kedua, rajin seperti semut. Rajin seperti semut maksudnya sangat rajin. Semut rajin. Yang ketiga, cantik macam bidadari. Dia sangat cantik, maksudnya sangat cantik. Dia cantik tu dia bandingkan dengan bidadari. Okey, yang seterusnya, merdu bagai buluh perindu. Suara yang begitu lunak. Disamakan suara dia dengan buluh perindu. Okey, seterusnya, cerdik macam kancil. Cerdik macam kancil ada maksudnya sangat bijak ataupun sangat cerdik. Sebab kancil, kita pernah dengar cerita-cerita
pada zaman dahulu. Kita boleh dengar cerita pada zaman dahulu, cerita pasal si kancil dengan buaya. Kancil ni otak dia cerdik, dia banyak elah untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya angkuh seperti merak. Angkuh seperti merak tu sangat angkuh. Angkuh tu maksud dia macam berlagak, macam dia rasa wah, sebab dia apa? Merak tu adalah seekor burung yang cantik. Dia rasa diri dia cantik, dia berlagak sangat angkuh. Sebab itu kita jangan jadi angkuh seperti merak. Biar kita cantik tapi kita tak berlagak, tak sombong, tak angkuh. Okey, itu ada contoh-contoh bandingan semacam. Dalam buku teks yang kamu ni, muka surat 30, ada lagi. Kamu baca, ada lagi banyak. Luas bak lautan, lembut bagai sutera, putih seperti kapas. Lagi, manis umpama madu. Macam cikgu cakap tadi lah. Masam seperti cuka. Kalau kamu tak tahu, cuka tu rasa dia masam. Jangan buat muka masam. Cikgu, muka dia masam lah macam cuka. Itu adalah kita umpama muka, mimik muka dia macam cuka. Lagi, adil. Selalu adil. Kita guna adil. Adil macam siapa? Adil macam hakim. Sebab hakim mengadili betul ke atau salah dekat mahkamah. Itu maksudnya kita samakan, bandingkan dengan hakim. Okey, lagi. Baiklah, kita pergi kepada tajuk yang kedua yang cikgu cakap tadi. Yang kan ada dua pembelajaran yang kita akan belajar, iaitu bandingan semacam dan kata hubung. Baiklah, kita pergi kepada kata hubung. Kata hubung ialah kita ulang kaji balik. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan ayat. Daripada kata hubung ni boleh jadi daripada ayat tunggal, jadinya ayat majmuk. Satu ayat jadinya dua ayat dipanggil, ataupun tiga ayat yang dikenali dengan ayat majmuk. Selanjutnya kata hubung kita guna dan, tetapi, kecuali, lalu, atau, sambil, maka. Okey, tengok contoh dia. Haisha dan Haura merupakan rakan sekelas. Itu adalah ayat majmuk. Haisha dan Haura. Kalau tidak, ayat tunggal dia, Haisha merupakan rakan sekelas. Haura merupakan rakan sekelas. Haisha. Dia gabungkan Haisha dan Haura merupakan rakan sekelas. Okey, kata hubung ni ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan ayat dengan ayat. Antaranya ialah macam cikgu cakap tadi lah, atau, dan, jika, lalu, kerana. Contoh ayat dia bagi, Amani dan Zaida beratur untuk membeli makanan di kantin. Kalau ayat tunggal dia, Amani beratur untuk membeli makanan di kantin. Zaida beratur untuk membeli makanan di kantin. Kita gabungkan dua ayat tunggal jadi satu ayat mazmuk. Kita guna kata hubung dan. Faham? Itulah kata hubung. Untuk menghubungkan atau menggabungkan ayat. Guna dan, tetapi, kecuali, lalu, atau, sambil, maka. Tengok contoh ayat bawah. Zarif mencuci pinggan mangkuk sambil mendengar radio. Ada dua perbuatan yang dilakukan dalam satu masa. Yang pertama, Zarif mencuci pinggan. Yang kedua, Zarif mendengar radio. Digunakan perkataan kata hubung sambil untuk menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat majmuk. Okey, contoh yang kedua. Hani membuka bagnya lalu memasukkan beberapa buah buku. Ayat tunggal dia, Hani membuka beg. Hani memasukkan beberapa buah buku. Gabungkan dua ayat tunggal tadi menggunakan kata hubung lalu menjadi kata ayat majmuk. Hani membuka bagnya lalu memasukkan beberapa buah buku. Okey, contoh yang ketiga. Julina suka menyanyi tetapi kakaknya suka menari. Ada dua perkara dalam satu ayat. Yang pertama, Julina suka menyanyi. Kakaknya suka
menari. Gabungkan menggunakan kata hubung tetapi. Sebab apa guna tetapi? Kenapa tak guna dan? Julina suka menyanyi dan kakaknya suka menari. Okey, sebab dia nak cerita dia menafikan Julina suka menyanyi. Tetapi kakaknya suka menari. Kalau dua-dua, kalau nak guna dan, kita kena buat Julina dan kakaknya suka menari. Sebab dia guna dua, yang kakak dia suka lain, dia suka lain. Dia tak boleh guna dan, kena guna tetapi. Sama juga. Cikgu suka makan ayam. Atifatun suka makan ketam. Kita tak boleh buat dan Atifatun dan cikgu suka makan ketam dan ayam. Lain sebab dia benda yang berbeza. Atifatun suka makan ketam tetapi cikgu suka makan ayam. Dia tak boleh guna dan, kena guna tetapi. Faham? Okey, baiklah. Itu saja yang kita belajar pada hari ini, iaitu 2 perkara dalam tajuk unit 5, kebersihan tanggungjawab bersama. Kita belajar bandingan semacam dan kata hubung. Okey, kebersihan tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab seorang. Sama juga macam dekat sekolah, kamu kena bersihkan sama-sama. Ada yang tolong masukkan kerusi bawah meja, ada yang tolong tingkap, ada yang tolong sapu sampah. Samalah dekat rumah pun kamu kena buat sama-sama sebab dia adalah tanggungjawab bersama. Baik, bandingan semacam dan kata hubung yang kita belajar pada minggu ini. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.